Bab yang pertama yang kita nak kongsi pada hari ini adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada 4. Hukum menuntut ilmu ada 4. Yang pertama dipanggil fardu ain. Kan? Kita selalu dengar fardu ain, fardu ain. Fardu ain ni benda apa? Ilmu yang memahamkan kita apa itu rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Jadi hukum menuntut ilmu ada 4. Fardu ain wajib orang belajar. Tak kira dia pandai ke, dia bodoh ke, dia kaya ke, dia miskin ke, dia wajib belajar. Belajar sampai tahap mana? Sampai dia faham apa tu rukun iman, apa tu rukun Islam. Maknanya rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, kan, para nabi, kemudian kitab, hari kiamat, qada qadar, tahu, yakin. Begitu juga dengan rukun Islam. Tahu sembahyang, tahu puasa, zakat, haji, bersyahadah. Jadi tahu, maka lepaslah dia fardu ain. Maknanya kewajipan bagi dia terlepas. Jadi hukum menuntut ilmu yang pertama ni adalah dipanggil fardu ain. Fardu ain ni iaitu wajib belajar. Semua wajib belajar, tak kira pandai ke, tak pandai ke, orang berpangkat ke, rendah ke, ataupun orang sibuk macam mana pun, sampai dia faham rukun iman, rukun Islam, maka lepas fardu ain dia. Itu hukum menuntut ilmu yang pertama, dipanggil fardu ain. Yang kedua, yang keduanya dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni benda apa? Kalau tok guru lama kita, dia terjemahkan dengan bahasa yang mudah. Seorang dah tahu, yang lain tak payah. Fardu kifayah, seorang tahu, yang lain tak payah. Apa dia? Ilmu-ilmu tentang kehidupan. Contoh ilmu perubatan, ilmu kesenian, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu apa-apa juga mengenai kehidupan, dia panggil fardu kifayah. Seorang tahu, yang lain tak payah. Maksudnya apa? Masyarakat Islam wajib melahirkan satu orang yang tahu ilmu ni. Kalau tak, secara keseluruhan berdosa masyarakat Islam tu. Katakanlah ilmu perubatan, kita di Selangor ni kena ada satu wakil orang Islam yang tahu ilmu perubatan. Kalau tak, kita berdosa tau. Kita kena lahirkan secara komunitinya, kita kena lahirkan orang yang tahu ilmu perubatan. Begitu juga dengan ilmu undang-undang, ilmu kesenian dan sebagainya. Hatta dalam bidang agama pun dia ada ilmu fardu kifayah juga. Iaitu selain fardu ain tadi, ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau kita dekat Shah Alam ni tak ada satu orang pun tahu ilmu tajwid, berdosa. Kena ada orang yang kena pergi belajar. Ilmu memandikan jenazah, itu fardu kifayah. Kalau kat kawasan kita ni tak ada orang yang tahu memandikan jenazah, berdosa. Kena usaha lahirkan siapa yang akan pergi belajar. Itu fardu kifayah. Tapi kalau ada satu orang yang tahu, yang lain terlepas dosa dia, tanggungjawab dia. Saya kalau ceramah dalam bab ni, saya suka tanya satu benda. Saya kata, hari ni kalaulah andai kata kita di Shah Alam, rumah kita terkunci, ataupun kereta kita terkunci, dekat Shah Alam ini ada tak tukang kunci orang Islam? Kalau tak ada, maknanya ada fardu kifayah yang tak lepas lagi dekat Shah Alam ni. Kena latih, cari siapa antara anak orang Islam kena belajar kunci. Saya setakat ini saya tak nampak ada tukang kunci orang Islam. Tu kena boleh fikirkan tu. Betul juga kan. Kalau rumah kita terkunci ke, kereta kita terkunci ke, macam mana? Kan? Jadi saya pernah tanya satu orang, dia orang bukan Islam, pakar kunci. Saya kata,
Apa nak tanya sikit lah, kalau saya mau belajar kunci ni berapa saya nak bayar kat you? Tak adalah. Oh, tak apa, betul ni saya sungguh nak belajar ni, berapa? Dia bagi saya 5,000 boleh lah. Okey, saya kata. Walaupun 5,000 mungkin antara kita rasa macam mahal, tapi kalau itu fardu kifayah, kita kena infak seorang sikit, lain satu orang untuk mahirkan ilmu kunci. So itu fardu kifayah. Kan? Kalau tak, masih lagi tertanggung orang Islam, belum ada wakil dia. Itu ilmu fardu kifayah. Itu hukum menuntut ilmu yang kedua, iaitu dipanggil ilmu fardu kifayah. Satu orang kena ada wakil, kalau tidak berdosa satu komuniti Islam itu. Yang ketiga, hukum menuntut ilmu yang ketiga, apa dia? Yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana tuan-tuan? Fardu kifayah aini ni satu ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Satu ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Bagi orang lain itu fardu kifayah, bagi dia ni wajib dia belajar betul-betul. Dibanding fardu kifayah aini, bagi orang lain fardu kifayah, tapi bagi orang yang telah menceburinya, wajib dia belajar betul-betul, sebab dia wakil orang Islam. Contoh, katakanlah ilmu perubatan. Ilmu perubatan fardu kifayah, tapi kalau depan saya ni ada satu orang yang sedang belajar ke, ataupun dia tahu ilmu perubatan, seorang doktor ke, dia wajib belajar betul-betul. Haram dia belajar main-main. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia dipanggil fardu kifayah aini, wajib dia belajar betul-betul. Kalau dia belajar main-main, haram hukum dia. Jadi fardu kifayah aini, satu orang telah menceburi bidang tu, wajib dia belajar betul-betul. Ini kita pesan ke anak kita kat universiti. Jadi anak kita belajar apa? Undang-undang ke, ekonomi ke, engineering ke, architecture ke dan sebagainya. Bagi kita fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Dia tak boleh nak main-main, tak boleh nak copy paste dia punya assignment, dia tak boleh nak ponting kelas. Jadi kalau murid-murid semua faham, dia belajar tu bukan sebab bapak suruh belajar, bukan mak suruh belajar, tapi tanggungjawab orang Islam, dia takkan belajar main-main. Dia takkan ponting-ponting kelas. Sebab bagi kita fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini bagi dia. Mana kena belajar betul-betul. Contoh paling mudah saya bagi contoh kan. Depan saya ada kamera contohnya kan. Bagi kita mungkin ilmu merakam, ilmu editing ni mungkin itu fardu kifayah. Bagi tuan yang merakam ni dan mengedit ni, dia kena belajar betul-betul, edit dengan baik-baik, dengan betul-betul, dan teruskan belajar. Sebab bagi dia ni adalah fardu kifayah aini. Belajar betul, wajib sampai mahir betul-betul, sebab dia adalah wakil kepada orang Islam yang tahu ilmu ini. Dan tuan-tuan sekalian kan, macam mana ilmu boleh membina tamadun ya? Ulama terdahulu paling kurang satu orang menguasai 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh, tapi Imam Syafi'i orang yang mahir dalam ilmu perubatan. Imam Syafi'i juga mahir dalam ilmu bintang ni, ilmu falak, ilmu kajian bintang. Imam Syafi'i mahir dalam ilmu matematik. Kita tahu dia mahir dalam ilmu fiqh saja, tapi paling kurang 7 bidang ulama terdahulu. Kita kenal nama Ibnu Sina. Ibnu Sina ni kita kenal nama dengan ilmu perubatan. Ibnu Sina dia daripada kampung Mitsin. Sekarang ni letaknya dekat Uzbekistan. Mitsina. Sampai nama kampung dia tu pun diambil dengan sebagai istilah perubatan medicine.
Kan saya dah sampai kampung kelahiran dia. Ada orang tanah-tanah Parsi, sekarang berada ke Uzbekistan. Kita tahu Ibnu Sina mahir ilmu perubatan, tapi dia juga mahir ilmu Al-Quran, dia juga mahir ilmu tafsir, dia juga mahir ilmu matematik, dia juga mahir ilmu falak, ilmu bintang ni ya. Jadi maknanya ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini dia. Kita tahu nama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini ulama Islam pakar matematik, Muhammad Al-Khawarizmi, daripada bangsa Khawarizm. Sekarang ni mana Al-Khawarizmi tempat kelahiran dia? Tempat kelahiran ni di kota Khiva. Kota Khiva ni sekarang di Uzbekistan juga. Kota Khiva. Dia orang yang mencipta teori algebra. Dia orang yang menemui dalam ilmu matematik nombor kosong. Dalam tamadun India ada nombor kosong, tapi perbahasan nombor kosong dia bukan dalam konteks ilmu matematik. Ilmu kosong tu dalam konteks ketuhanan dalam tamadun India. Tapi Al-Khawarizmi dia establishkan nombor kosong tu dalam ilmu matematik. Dengan establishnya nombor kosong, orang boleh tahu -1, -2, -3, ada minus pula. Dulu sebelum wujud ilmu kosong, semua ke atas saja, satu. Nombor ni 1, 2, 3, 4, tak ada minus. Al-Khawarizmi, kita tahu dia pakar matematik. Oh, tapi dia juga adalah orang yang mahir ilmu Al-Quran, mahir ilmu bahasa Arab, mahir ilmu tafsir, mahir ilmu hadis, dan mahir ilmu yang lain-lain juga. Ini tengok ulama dulu kan. Sebab itu daripada awal budaya menuntut ilmu Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Dia tidak terhenti bukan baru ada satu BA. Orang sekarang kan ada BA dah berkepak jalan macam ini kan. Baru satu bidang aja kan. Dulu 7 bidang. Kita dengar nama, ada satu orang nama dia Muhammad Ulugh-Bek, Ahmad Ulugh-Bek. Ahmad Ulugh-Bek, nama pelik sikit. Ulugh-Bek ni tuan-tuan sekalian, orang yang mahir ilmu bintang. Ilmu bintang ulama Islam dia orang yang membuat peta bintang. Okay, kalau tuan-tuan type nama dia, Hollywood sekarang tengah buat cerita mengenai dia. Sebab dia orang yang memetakan bintang. Orang Islam kita, asal orang Parsi juga, mana Ulugh-Bek. Dia orang yang bintang ni tuan-tuan sekalian, dekat langit kita sekarang ni telah dipetakan, telah dinamakan. Setiap biji bintang telah dinamakan. Setiap biji bintang. Dan bilangan bintang yang telah dinamakan sehingga 2019, bilangannya adalah 200,000. 210,000 macam itulah lebih kurang. Ada nama bintang ni 200,000. Jadi orang yang mula-mula menamakan bintang ni dengan lengkap, agak lengkap, adalah ulama Islam. Ulugh-Bek nama dia, Ahmad Ulugh-Bek. Kita tahu Ulugh-Bek sebagai pakar bintang, pakar astronomi, tapi dia juga adalah pakar perubatan, pakar hadis, pakar Al-Quran dan sebagainya. Jadi dalam Islam, budaya menuntut Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Hukum menuntut ilmu yang keempat, yang ketiga adalah fardu kifayah aini. Satu orang yang telah menceburi satu bidang fardu kifayah, wajib dia belajar betul-betul. Dan ulama Islam dulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini, paling kurang. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak, katakan saya bagi kuliah di sini, ini contoh dulu lah kan, dan saya paling kurang ada 7 bidang, contoh tuan-tuan yang mendengar semua ada 7 bidang. Cuba boleh bayangkan tak macam mana dunia keilmuan Islam satu ketika dahulu. Yang duduk belajar juga adalah orang yang sangat berilmu. Yang duduk belajar sangat berilmu. Lepas orang mengajar, dia akan duduk bawah, orang lain pula datang duduk depan dia, mengajar pula ilmu yang lain. Maknanya budaya itu berterusan menuntut ilmu tu.
Hari ini syabas dan tahniah tuan-tuan sekalian duduk dalam majlis ilmu ni kan. Sebab apa? Sebab itulah budaya Islam, dia tidak terhenti di situ. Itu hukum yang ketiga, dia panggil fardu kifayah aini. Dan yang keempat, hukum menuntut ilmu, yang keempat harus. Harus ni apa? Ilmu-ilmu yang bahaya. Ilmu-ilmu yang bahaya, menuntutnya hukumnya harus mengamalkan haram. Mengamalkan haram. Apa contoh ilmu-ilmu yang bahaya ke apa ke? Ilmu mencuri. Mencuri ni ada ilmu dia juga. Mencuri ada ilmu juga. Belajar harus mengamalkan haram. Kenapa nak belajar ilmu macam ini? Supaya kita tahu macam mana pekerjaan seorang pencuri ni. Kita boleh macam mana mengatasi dia. Kan? Harus belajar, harus mengamalkan haram. Jangan pula pergi belajar ilmu mencuri, lepas tu test lah dekat masjid negeri ni, mengamalkan haram. Belajar harus mengamalkan haram. Apa contoh lagi? Contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamalkan haram. Kan saya waktu kat Mesir dulu ada kawan-kawan yang memang belajar ilmu sihir. Dan dari tempat dia. Kalau saya bawa rombongan pergi Mesir, saya akan tunjukkan ni tempat biasa orang belajar sihir kat sini. Dia ada pasar sihir di Maghribi ada pasar sihir. Pasar sihir ni mana jual barang-barang pemujaan. Kan? Belajar harus mengamalkan haram. Tak boleh dah belajar test sikit lah haram hukum ni. Supaya apa? Supaya faham macam mana orang sihir ni buat sihir, dan macam mana kita nak mengatasi sihir itu. Itu antara contoh dia. Maksudnya hukum yang harus, ilmu-ilmu yang bahaya, ilmu-ilmu yang memang memudaratkan, itu hukum menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu ni ada 4. Fardu ain, fardu kifayah aini, dan harus.